akan bagi insya-Allah semua. Tuan Imam kena ada janji sikit. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a hudah. Al-hadithu at-tasi', hadis yang ke-tasi' asyar, yang ke-19. Okey. An Abi al-Abbas, kita tengok hadis ni. An Abi al-Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي رواية غير مسلم وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Hadis akhrajahu Tirmizi kan? Okey, baik. Hadis yang panjang yang kita baca tadi ni hadis yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, kan? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas? Seorang sahabat yang muda tetapi mempunyai ilmu yang Allah bihi alim. Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu kadar ilmu yang diberi kepada dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni Rasulullah meninggal, wafat, waktu tu baru dia berumur 13 tahun. Berapa? 13 tahun, umur 13 tahun, kecil. Maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas ni hanya sempat sedikit waktu saja duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan kepada dia apa dia? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, didikkanlah dia dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan juga apa? Berikanlah kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Memang dia power sungguh bahagian tafsir. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah aku sebelum ini di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, yakni pada suatu hari. Maksudnya dia apa? Membonceng di belakang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah bawa apa? Kuda contoh ataupun bagal, duduk apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas ni duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari bahawa di kalangan sahabat yang sempat duduk membonceng diberi kemuliaan bonceng di belakang Nabi SAW lebih kurang 11 orang. Lebih kurang berapa? 11 orang. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan yang kedua adalah Sayyidina Fadlu ibn Abbas, abang ataupun adik kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan beberapa orang lagi. Kebanyakannya orang-orang muda lah. Kebanyakan apa? Orang-orang muda. Ini kelebihan duduk belakang Nabi SAW, menyentuh jasad baginda Rasulullah SAW. Ada kelebihan, lebih berkelebihan tu. Kelebihan, sungguh kelebihan. Yang menyentuh bahagian badan Nabi SAW tidak akan apa? Disentuh api neraka. Kelebihan tu bukan calang-calang kelebihan yang diberi pada apa? Sahabat yang sebelah orang tadi. Itu kelebihan tu. InsyaAllah moga-moga kita ni apa? Kita tu dapat walaupun sedikit kelebihan daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata, tak kala aku membonceng, Nabi SAW berkata kepada faqala. Sabda Nabi kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Ya ulam, wahai, dia panggil sebagai pemuda. Ulam ni pemuda. Kan kita kata ulam ni selalunya hamba kan? Tak, maksudnya sini pemuda. Wahai pemuda, budak kecil lah. Inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan ajarkan kepada kamu ini beberapa kalimat. Kalimat itu beberapa kalimat, beberapa kalam dan juga ayat. Ihfazillah. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah menjaga kamu.
Apa maksud jaga Allah Ta'ala ni? Adakah Allah berhajat kepada kita menjaga dia? Tak. Maksud menjaga Allah itu adalah menjaga perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dilarang, jaga-jaga, jangan buat. Apa yang disuruh, jaga-jaga, jangan tinggal. Dapat Itu yang dimaksudkan dengan apa? Menjaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi kata, yahfazka, nescaya Allah akan jaga kamu. Apa maksud akan jaga kamu? Allah akan pelihara kamu daripada apa? Api neraka kelak. Allah akan pelihara kamu daripada apa? Kesengsaraan dunia. Allah akan pelihara kamu dengan Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Allah akan pelihara kamu untuk apa? Untuk kamu dapat bahagia di dunia. Itu maksud dia. Kita menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan jaga kita pada sudut tadi. Boleh nampak? Okey. Kemudian itu nasihat pertama. Kemudian nasihat yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang sebelum tadi, tajidhu tujahak, kamu akan dapati ianya di depan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan di depan kamu. Iaitu apa? Sentiasa menolong segala apa? Segala apa amalan yang kita lakukan. Sebab itulah yang dalam hadis yang lain, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kata, tak kala hamba itu melakukan sesuatu amalan fardu dan juga menjaga amalan yang sunat, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan diibaratkan dalam hadis tu menjadi tangan dia yang bergerak, menjadi mata dia yang melihat, menjadi telinga dia yang mendengar. Maksud dia apa? Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga dia dan apa? Sentiasa membiarkan dia istiqamah dalam urusan agama. Itu yang pertama. Itu kebahagiaan kita nak. Kita nakkah kalau kita dapat kaya raya tapi tidak ada istiqamah dalam urusan agama? Umbang ambing dalam urusan keimanan, kita mau tak? Tak mau. Yang pertama yang kita harapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Jaga keimanan kita dan juga Islam kita. Dan yang kemudian kalau ada kelebihan yang seterusnya adalah apa? Bagi kebahagiaan seterusnya di dunia. Bagaimana yang disebut oleh doa-doa yang kita selalu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu yang pertama, tafsiran yang selalu disebut. Yang kedua, tafsiran yang kedua adalah apa? Ihfazillah. Ihfazillah, kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dalam ni dikata tajidhu tujahak. Maksudnya kamu akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala dekat depan. Maksudnya apa? Allah akan bagi kamu satu ilmu yang tak ada pada orang lain. Bagi satu ilmu yang tak ada pada orang lain. Iaitu apa? Hikmah, kebijaksanaan atas apa? Atas kerja buat Allah Subhanahu Wa Taala kat muka bumi. Kita kan tahu yang kita sebut sebelum ni, apa yang kita dapat baik dan buruk, kita kata apa? Itu daripada Allah. Apa yang kecantikan yang kita tengok dekat depan mata, itu keindahan daripada asal sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keburukan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi dekat muka bumi ni, bukan tanda ada keburukan pada zat Allah. Tapi tanda apa? Tapi tanda ajaran Allah nak bagi tahu ada buruk dalam muka bumi ni, supaya apa? Supaya Allah tahu, Allah nak bagi tahu, nak ajak kita nak bezakan yang mana yang indah, yang mana yang teruk. Faham tak? Kalaulah Allah jadikan semua apa? Semua ni indah, baik kan? Kita mampu bezakan tak? Indah dengan yang buruk, suci dengan yang kotor. Boleh mampu tak? Bahagia dengan derita, boleh beza tak? Tak boleh. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kat muka bumi ni. Kadang-kadang kita rasa pedih, supaya apa? Supaya kita rasa syukur atas nikmat yang kita ada. Kadang-kadang kita rasa susah kerana kita sabar, rasa bangga dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kemudian hari. Tu rasa apa? Supaya rasa syukur Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Rasa sabar dan juga kesusahan tadi. Itu yang pertama yang disebut oleh para ulama. Tajidhu tujahak. Maksudnya kamu akan dapat depan tu Allah Subhanahu Wa Taala, dia tu maha bijaksana dalam mengatur kehidupan kita semua. Itu yang penting, yang pertama yang kita akan nampak. Penting yang Nabi SAW sebut. Boleh nampak Kemudian kata lagi, iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta tolong, nak minta apa? Kalau kamu nak minta satu-satu permohonan, fas'alillah, minta pada siapa? Allah. Minta pada apa? Allah Subhanahu Wa Taala.
Benda ni mudah tapi ramai tak buat. Benda ni mudah tapi ramai tak buat. Tak kala kita dalam kesusahan, tak kala kita dalam kepayahan, kita minta tolong siapa dulu? Selalunya kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tegur, nak bagi peringatan bahawa pertama sekali yang kita minta permohonan daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain baru kita apa? Kita harapkan asbab. Tapi pada akidah yang pertama kita minta kepada siapa? Allah. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nak kukuh, nak kejap bahagian apa? Isu akidah kita, kepercayaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata lagi, wa izasta'anta, kalau kamu nak minta tolong, fasta'in billah, minta tolong daripada siapa? Allah. Ni, minta tolong daripada siapa? Allah. Dah ulang sekali. Tadi kalau nak minta permohonan, minta pada Allah. Kalau minta tolong pun minta daripada siapa? Allah. Yang makhluk ni macam mana? Makhluk ni asbab saja. Makhluk apa? Asbab. I'tiqad kita macam mana? I'tiqad kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membantu kita. Kalau ada asbab, tak semestinya berjaya lagi. Betul tak? Betul tak? Saya kata, kadang-kadang motor ada, kereta ada, tiket sembahyang ada, tapi ke mana kita mampu buat apa? Kebaikan ke masjid. Kalau tak apa? Kalau tak kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang tolong. Betul tak? Kita ada kesihatan, kita ada keperluan, kita ada masa. Tapi kenapa tidak mampu buat kebaikan daripada perkara tersebut? Kalau bukan kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana? Tu nak kata bahawa asbab makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kat muka bumi ni, kesemuanya apa? Kesemuanya pada hakikatnya adalah diperjalankan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena ingat baik-baik. Ini yang disebut oleh dalam apa? Hadis ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Kalau sekalian umat manusia, umat makhluk, kesemuanya berhimpun, ijtama'u, berhimpun untuk memberikan manfaat kepada kamu. Ini Nabi kata apa? Kalau kesemua makhluk ni berhimpun untuk bagi apa? Manfaat kepada kamu. La yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nescaya mereka itu tidak akan mampu memberi manfaat kepada kamu melainkan apa yang telah tertulis untuk kamu. Itu apa? Akidah yang Nabi SAW tekan. Bahawa kita ada apa? Qada dan qadar. Kita ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha apa? Maha luas dan bijaksana. Kalau sekalipun makhluk ni ataupun asbab yang saya sebut tadi, kesemuanya apa? Kesemuanya berhimpun, kesemuanya nak bersaling sama, muafakat nak bantu kita. Tapi kalau tidak tertulis untuk dimudahkan urusan tu bagi kita, tak dapat minta maaf. Tu yang apa? Nabi SAW sebut. Supaya apa? Faham betul, sabit dalam akidah kita. Ni level tinggi ni, ni level tinggi. Hanya orang yang betul-betul sempurna iman dia saja dia boleh terasa sampai ke tahap ni. Kan? Sampai ke tahap ni level ihsan ni yang disebut oleh Nabi SAW. Dia rasa sentiasa apa? Allah Subhanahu Wa Taala tempat dia kembali, tempat dia minta pertolongan, tempat dia mengharap. Ni tu level paling tinggi. Boleh Kemudian Nabi SAW kata lagi, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau umat sekaliannya kesemuanya berkumpul untuk memberi mudarat ke atas kamu, nescaya apa? Nescaya kesemuanya itu tidak akan mampu melainkan apa? Yang telah tertulis ke atas kamu. Ini Nabi SAW sebut. Yang mana dah memang dah tertulis. Untuk apa kita jatuh pagar? Kita terlanggar kereta, kita sesat jalan, kita apa segala musibah ataupun apa saja yang kita kata dikhianati orang contohnya. Kesemuanya kita kena ingat bahawa itu adalah apa? Adalah kerja buat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa ada yang dia Allah Subhanahu Wa Taala itu tuliskan yang baik insya-Allah pada yang ke depan. Ni benda yang kita kena faham dan juga hayati. Semua benda, walaupun semua makhluk ni berkumpul untuk nak bagi mudarat, tapi kalau tak tertulis oleh Allah Ta'ala, tak dapat. Ni yang akidah yang Nabi SAW sebut. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pen dah terangkat dah. Maksud pen dah terangkat tu apa? Apa yang tertulis pada Lauh Mahfuz, apa yang sabit pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sabit.
Sedia ada. Sedia ada. Kalau kita nak dapat 2 juta waktu ni, Allah dah tentukan kita akan dapat. Kalau Allah dah tentukan 5 bilion, kita dapat. 2.9 bilion dapat. Kan? Kita maksudnya ke semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, tak jadi. Itu apa? Akidah yang kita kena pegang. Iaitu apa? Yang pertama, qada, qadar. Saya nak bagi kepada tuan-tuan. Mula-mula kita kata bahawa kesemuanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dah apa? Dah tertulis. Tapi Nabi SAW awal-awal lagi disebut dalam apa? Dalam ayat yang pertama supaya apa? Walaupun dah tertulis segala ketentuan, walaupun dah diketahui segala ketentuan, tetapi tanggungjawab beramal pada apa? Pada kita juga. Ni, ihfazillah awal-awal lagi. Beramal, kena beramal. Meninggalkan maksiat, kena meninggalkan maksiat. Melakukan kebaikan, kena melakukan kebaikan. Boleh? Tetapi kita kena dalam masa yang sama, kita kena i'tiqad secara penuhnya Allah Maha tahu segala perkara. Boleh faham Itu. Janganlah kita kata Allah dah tahu dah segala apa. Mana tahu Allah dah tahu aku masuk neraka, buat apa aku mayang? Macam mana hantar aku masuk neraka? Siapa pula telefon ni? Kan? Macam mana kita tahu kita masuk neraka? Ustaz Ibrahim boleh tahu? Ustaz Ibrahim confirm masuk mana? Dia tak tahu. Dia arena dia arena kita ke mana, arena Bintong ke arena mana, kita tak tahu. Tapi benar, tugas kita yang pertama beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan ilmu Allah jangan tanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak, kita tak boleh nak tanya apa yang dia nak buat. Itu Allah Taala. Kita tak boleh tanya apa yang dalam ilmu dia. Bahkan kita yang akan ditanya. Berkenaan dengan apa? Amalan kita. Sejauh mana kita melakukan amalan yang diperintahkan? Sejauh mana? Sejauh mana? Itu yang menjadi kepentingan dalam hadis ni, kita memahaminya supaya apa? Secara betul. Ini penting hadis ni Boleh faham? Okey, kemudian itulah yang dalam baki yang lain. Nabi SAW kata lagi dalam riwayat yang lain, ihfazillah tajidhu amamak. Sama maksud dengan atas. Ta'arraf ila Allah fir raha. Kamu kenal Allah Subhanahu Wa Taala tak kala kamu senang. Ya'rifka fi syiddah. Allah Taala kenal kamu tak kala kita dalam kesusahan. Ni Allah Subhanahu Wa Taala kata. Dalam keadaan kita senang, kita kena ingat Allah. Kenapa? Kerana tak kala kita susah, Dia akan ingat kita. Ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata lagi, wa'lam, ketahuilah, ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang dah memang tak kena pada kamu, confirm tak akan kena. Kemudian Nabi kata lagi, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang betul-betul kena pada kamu, dah memang itu confirm dah kena. Maksudnya memang dah ditentukan untuk kena, memang kena sungguh. Yang saya sebut ni 2.6 milion, dah memang kena dapat. Contoh kan. Itu maksudnya ni pegangan apa? Akidah yang tinggi. Kita kalau boleh dalam pengamalan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian kita yang kita hadir di sini, kita dengar ustaz-ustaz ni, kita nak sampai tahap ni. Kita nak sampai ke tahap ni, iaitu kita nak rasa bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rasa bagaimana berhajatnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana beradabnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, kena beradab. Kalau dapat yang baik, kena kenal dia. Kalau dapat yang buruk, kena bersabar. Kena redha apa yang dia bagi. Tak boleh kata, apa aku dapat ni? Letih lah. Dah 2 tahun dah aku sedih. Hak yang sebelum tu, macam Allah tak bagi ke hang tak? Nikmat. Hak yang sebelum tu, Allah tak bagi nikmat ke hang? Mati. Bahasa sebelum tu, kan? Macam saya cerita yang kapal terbang tu. Ingat kapal terbang? Ingat. Yang kapal terbang tu. Kapal terbang 350 tu. 450. Maksudnya dia asalnya dia marahkan bila dia terlepas kapal terbang. Tapi apa? Tapi tiap-tiap bom letup. Sedih, tidak? Kemudian tiap-tiap orang selamat pula. Dapat emas. Dia rasa aduh nyesal dia. Tiba-tiba orang kena tangkap. Dia rasa lega balik. Dia jadi kita berdasarkan ilmu kita yang maha sempit ni, tak boleh menandingi apa yang ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Itu hadis yang ke berapa? Ke 19. Kita hadis yang terakhir. Sedih lah. Nasi sampai dah kan? Kita baca pendek lah. Kita terjemah je. Kan? Okay, kita baca hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir iaitu
al-haya' min al-iman. Al-hadisu al-'ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-20 menceritakan berkenaan dengan sifat malu. Sifat malu. Pertama dia kata, iaitu diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Yang ni tinggal di, dia ni wafat di Mesir. Sayyidina apa? Sayyidina Uqbah bin Amr. Kalau siapa nanti saya nak inilah kempen nak promote kan. Saya promote di Mesir nanti, saya bawa ke makam dia ni. Makam dia di Mesir tu ulama ittifaq sebagai apa? Tempat yang confirm di mustajab doa. Confirm. Saya minta nak koin 8 kau tak ada contoh tak ada pun. Kan, tapi memang betul yang memang saya minta 8 tahun dia 8 tahun tunggu. Itu. Minta nak jadi wali, esok kena curi beg. Maksudnya apa? Maksudnya nak jadi wali kena ujian dulu. Test dulu. Jadi wali kena curi beg dulu. Motor kena curi pula. Tu dia. Ya Allah tak main jadi wali. Dah betul dia tak tipu. Betul dia wali kau senang. Oi, sebab apa? Allah Nabi kata asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa al-awliya summa al-amsal fa amsal. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang paling sekali teruk dia punya apa? Musibah dan dia punya ujian, nabi yang pertama, nabi-nabi. Kemudian para awliya, kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Satu level. Yang Nabi SAW kalau baginda sakit demam, nasihat demam Nabi macam 2 orang. 2 orang sakit. Nabi SAW kalau sakratul maut macam apa? Macam sakratul 90 orang. Tapi Nabi SAW dah apa? Dah sakratul maut tu dia apa? Dia ambil separuh daripada kita ni. Umat Islam dia dah ambil separuh dah. Untuk dia rasa dulu. Kita ni maksudnya dah macam-macam Nabi SAW buat. Kan? Dia ambil separuh dah daripada kita ni. Kita rasa berat nanti. Tu paling kurang tu. Kan? Moga-moga kita dimudahkan urusan apa? Sakratul maut, mati dalam keadaan apa? Husnul al-khatimah. Okay, hadis yang ke 20 ni daripada Uqbah bin Amir. Yang Uqbah bin Amir ke Uqbah bin Amru? Amru, okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwati ula. Sesungguhnya apa yang diketahui, sesungguhnya dari apa? Inna sesungguhnya mimma dari apa adrakan nas yang diketahui oleh manusia min kalam dari kalam nubuwah, di kalam para nabi yang sebelum ini. Iza lam tastahi, ada kalam nabi yang berbunyi iza lam tastahi, kalau kamu tak malu fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang suka. Mudahlah. Kalau tak malu, buatlah yang suka. Kalau tak malu nak apa? Telanjang bogel pergi keluar, buatlah yang suka. Beri malu. Ni adalah apa? Adalah yang menunjukkan bahawa sifat al-haya, iaitu sifat apa? Sifat malu ini adalah apa? Sebahagian daripada wasiat-wasiat Nabi yang dahulu. Nabi-Nabi dahulu menasihatkan bahawa iman itu adalah apa? Adalah berkait juga dengan sifat malu ni. Kerana kepentingan malu. Kepentingan malu. Malu ni macam mana? Apakah sifat malu ni? Malu yang terpuji macam mana? Malu yang terkeji yang macam mana? Malu yang terkeji adalah apa? Malu yang apa? Malu yang menghalang kita daripada buat taat. Malu yang apa? Terkeji. Orang kata pilih sembahyang jemaah tu, malulah mak sembahyang jemaah orang duk tengok ni. Itu apa dia? Malu. Malu apa? Malu terkeji. Ni tolonglah pergi tolong mak Sat, bagi apa? Pergi beli barang kat kedai Sat. Malu segarlah cik tak handsome. Tak pasal handsome. Handsome malu sebagainya. Itu apa dia? Malu yang terkeji. Ni pergilah mengaji, malulah mengaji, orang takut tengok saya bodoh. Malu tu malu terkeji. Kena penting, kena ingat, malu yang betul yang ni Nabi SAW fokuskan adalah apa? Malu yang menolak kita untuk berbuat taat. Itu apa? Malu atas sebab malu kita dengan Allah Ta'ala kalau kita tak sembahyang. Allah bagi nikmat banyak, bagi kemudahan banyak, tak sembahyang. Kalau ada sifat malu tu, sifat malu apa yang terpuji. Tu yang malu yang kita nak.
Yang kedua, malu yang kita nak tolak kita untuk berlaku adil, buat benda yang baik, pergi mengaji. Itu yang malu yang apa? Baik. Itu yang kita tak mau, yang malu yang tadi ni. Tak mau buat apa? Amal kebaikan, malu sebagainya. Itu malu yang apa? Malu yang terkeji. Sebab itulah yang dipuji kepada apa? Kepada wanita-wanita Al-Ansar, wanita-wanita Ansar dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ansar ni'matil mar'atu imra'atul Ansar. Nabi kata puji sebaik-baik wanita adalah sebaik-baik wanita ulat Ansar. La yamna'uhunnal haya' minal ilm. Kenapa? Tidak langsung malu itu menghalang mereka daripada menuntut ilmu. Wanita Ansar, depa direct ah. Tanya Nabi. Nabi, macam mana akal haid tu? Dia tanya tu. Dah betul. Dah kalau betul-betul benda apa? Benda perlu. Benda berkaitan apa? Amal ibadat, tanyalah. Kan? Terutamanya yang dipuji adalah seorang sahabat yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni yang masyhur. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia apa tanya tu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia tanya dia malu, saya tak malu, main ngaji tak amal apa. Itu apa dia? Itu nak kenal apa tu? Kena ni lah kan. Okey, itu jangan macam tu, Yang kedua disebut oleh apa? Disebut oleh apa? Saya tak pasti nabi ke ataupun kalam ulama. Benda yang menghalang ilmu tu ada dua. Pertama, takabur. Takabur apa dia? Aku untuk syekh besar. Aku nak pergi apa mengaji? Takabur. Takabur ni dia macam lebih kurang ujung ni dia tengok diri dia power. Takabur ni dia hina orang. Maksudnya dia kata aku besar daripada dia apa? Aku orang kaya. Pergi mengaji apa? Ini takabur. Takabur ni dia apa? Halang waktu daripada ilmu. Kedua adalah apa? Sifat malu ni, malu tak tahu akhlak. Ni akan apa? Menghalang kita daripada mengaji ilmu juga. Ni bagi penuntut ilmu jangan ada dua sifat ni. Pertama apa? Takabur. Kedua apa? Malu. Tanya tu tak faham. Ni dia malu, saya malu. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita ni dapat pahala lebih. Kalau apa? Mula-mula kita dapat apa? Kita dapat faham ilmu. Kadang-kadang para sahabat pun boleh apa? Boleh ilmu juga. Pahala para sahabat boleh faham tu dapat kita. Ni malu apa? Tak apalah saya malu. Saya simpanlah pahala tu saya. Mampu tu mampu. Tak boleh kena tegur lah dia. Tak boleh kena tegur. Tegur tak? Tapi kadang-kadang Melayu ni masalah tu sikit. Kan Sikit tak boleh. Tegur sikit, malu. Payah sikit Melayu. Tapi kalau orang Afrika semua, Afrika masih number. Ya Syekh. Macam orang Badui, ya Syekh. Ya Syekh. Dia direct kan. Lepas tu kerana mereka ni beranilah bercakap dengan bahasa Arab, cakap bahasa Inggeris, kan? Mereka boleh apa? Mereka boleh cakap dengan fluent. Tanya Ustaz Din, kan? Kalau orang Melayu ni nak bercakap, tu guru tanya, fahim tak? Faham tak? Kita lepas panjang. Astagfirullahaladzim, kan? Akhlak Nabi mana? Kadang-kadang bukan perasaan dalaman. Kita depan. Dan bukan, benda ni penting dalam terutamanya mahasiswa kan. Yang mahasiswa ni, adik-adik ni, ataupun mana-mana kita dalam kelas ni. Kalau boleh, kalau macam saya punya style, ataupun guru kami, kalau tak faham tanya angkat tangan. Ustaz laju sangat. Sikit. Ustaz tolong syarah ni saya tak faham. Boleh tak ada orang boleh lah ilmu. Kan? Saya tarikat pula. Style saya sebab Tok Guru Mesir macam tu. Saya punya Tok Guru Mesir. Tok Guru Mesir dia style macam tu. Kalau macam Tok Guru belah Yaman ni dia apa? Dia jaga adab tu dia tak boleh tanya. Tanya lepas soalan. Kami memang dia ajar macam tu. Geng-geng tak pakai kopiah, minta maaf saya tak pakai kopiah. Dia terikut panggil MC. Bagi saya akan berubah lah, insyaAllah. Jadi orang yang baik, suami misali. Okey, baik. Daripada Nabi SAW. Jadi, itulah yang disebut dalam hadis yang ke-20 ni. Hadis ke-21, Ustaz Lim baca dah kan? Dah. 41 kita bagi Ustaz Lim lah sebagai penutup. Kita malulah murid cakap depan Ustaz Lim ni. Kan? Jadi insyaAllah kita dah habis ataupun sampai ke penghujung dan saya jemput dah Fadil Ustaz Halim untuk duduk hadapan menyempurnakan beberapa hadis yang terbaki dan kemudian kita akan edarkan sanad dan kita akan bacalah
sanad yang diriwayatkan oleh Al-Fadhil Ustaz Alim dan juga Al-Faqir, itu saya sendirilah insya-Allah. Fatafadhal mashkur ya Fadhil Ustaz.